الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bersama-sama kita iftitah majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Iya, Yang dikasihi Tuan Haji Muhammad Nazri bin Muhammad Sa'ad, pengerusi Qaryah Surau Diri Jumaat Al-Ikhwan, Taman Bernam, Tanjung Malim, ahli-ahli jawatan kuasa surau, para pegawai surau, ahli-ahli jamaah, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita merafakkan rasa tasyakur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan kurnia. Dengan limpah nikmat dan kurnia Allah dapat kita berada dalam majlis yang barakah ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam kelompok dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, ada live. Jadi pada malam ini kita live juga di Facebook Masjid Taman Bernam. Dan kita sambung muzakarah kita pada malam ini, muzakarah kitab Penawar Bagi Hati yang dikalam dan dihimpunkan dia oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahmatullahi alaihi. Dan kita sambung muka surat 95, baris yang kedua daripada bawah, kitab Jawi. Kitab Rumi tak tahu pula surat Allah. Kitab Rumi. Dan jika engkau bertanya, betapa aku redha dengan bala. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita dah masuk ke bab yang ke-9. Bab yang ke-9 daripada 10 bab sifat-sifat yang wajib kita tahu, yang wajib kita berhias diri kita dengan sifat-sifat tersebut, yang wajib natakhallaq bihadhil akhlaq al-karimah, yang wajib kita berakhlak dengan kelakuan-kelakuan, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Jadi sifat-sifat yang terpuji itu banyak, ya. Sebahagiannya adalah 10 sifat ini, dan sifat yang ke-9 ialah redha dengan qada Allah Ta'ala, redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, redha dengan ketentuan Allah Taala. Redha-redhanya apa dia? Maknanya suka hati, tak membantah, suka hati akan segala yang dikehendaki Allah Taala, dan ketiadaan i'tirad. I'tirad maknanya bangkang, bantah, menyangkal. Dia tulis dalam ni, menyangkal. Dan kita sambung, dan jika engkau bertanya, dan jika engkau bertanya betapa aku redha dengan bala. Jika ada pertanyaan lah maksudnya tu, jika ada soalan, bagaimana kita boleh redha pula dengan bala bencana, malapetaka? Bala
Bala-bala ni apa dia? Ujian. Ujian daripada Allah Ta'ala, sama ada ujian fizikal ataupun mental ataupun emosi. Ujian fizikal, sakit lah, sakit gigi, sakit apa? Sakit kaki. Kadang-kadang boleh kena kat orang lain tapi kita sakit juga. Kena kat siapa? Kena kat anak. Anak sakit, ayah dia pun sakit. Anak sakit, mak dia pun kadang-kadang lebih lagi sakit. Ni semua bala. Makna apa? Ujian. Jadi bagaimana boleh kita redha dengan bala? Sama ada ujian fizikal ataupun mental ataupun emosi. Mental lah, kan? Dia tengok kadang-kadang tu kita mental tu perlu kuat, kan? Kadang di tempat kerja sebagai contoh, pergi tempat kerja senyap ya. Semua orang buat kerja sendiri, tak ada orang nak sembang dengan dia. Dia kata sudahlah, orang dah tak suka dia dah, sebab tak ada orang nak sembang. Padahal bukan orang tak suka, tapi masing-masing sibuk dengan kerja masing-masing. Ini kadang-kadang jadi mental. Tak bercakap dengan orang pun jadi mental. Itu yang dia kata jadi mental. Jadi mental tu maksudnya mentality. Mentality tu kita tu kena kuat. Kena kuat dari segi apa? Maksudnya apa? Maknanya kita kena sangka baik. Sangka baik dengan Allah. Yang pertama sekali dengan Allah. Allah Ta'ala buat semua baik. Seterusnya sangka baik dengan sesama kita. Kena sangka baik. Sangka baik ni bukan senang, kan? Tambah-tambah kalau polis saja yang boleh sangka buruk ni. Kalau kita kena sangka baik lah, tapi sangka baik pun kena tengok jugalah. Ni pencuri masuk rumah pun duk sangka baik lagi, bukan dia. Tapi kalau tak ada apa-apa yang mungkar, kita sangka baik. Mental kena kuat. Emosi pun macam tu juga, emosi nak marah, kan? Tak sabar dia nak marah, tu kena sabar. Tak sabar kadang-kadang marah itu bukan dengan mulut saja. Kadang-kadang dengan zaman sekarang ni marah dengan viral, dengan teks. Itu pun dengan keyboard. Itu dia panggil keyboard warrior. Jadi macam-macam tu semua. Kalau orang yang faham, redha dengan qada, maknanya orang tu orang yang kuat dari segi emosi, fizikal dan juga mental. Maknanya orang yang redha dengan qada ni orang yang Allah Ta'ala suka. Sebab satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Yahya, an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu wa arda, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, wa in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Jadi Nabi bersabda, aku hairan maksudnya gembira tengok orang mukmin. Gembira macam mana, hairan macam mana? Semua urusan dia semua baik. Kalau dia diberi kegembiraan pun dia rasa seronok, dia syukur. Dia seronok diberi kegembiraan, diberi nikmat, dia seronok, dia syukur. Dan dia kata ni semua baik. Allah Ta'ala mengitmamkan, Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat padaku. Buat sikit saja dapat banyak.
Kadang-kadang barakah, kan? Barakah tu penting lah. Ada sikit tapi rasa cukup. Ada sikit tapi bahagia. Daripada yang dapat banyak, berantakan, tak bahagia, tak tenang. Itu barakah. Jadi orang mukmin, Allah Ta'ala bagi pada dia nikmat, dia syukur. Baik. Wa in asabathu dharra, apabila Allah Ta'ala bagi kepada dia kesusahan, ujian, fa sabar, maka dia sabar. Karena khairan lah, dan sabar itu baik bagi dia pun baik juga. Sebab apa baik? Sebab dia nampak lah. Orang mukmin ni maksudnya orang yang cerah mata hati. Cerah mata hati maksudnya apa? Nampak ganjaran Allah. Nampak Allah Ta'ala nak angkat darjat. Fasabar, maka dia sabar sebab dia faham apa yang Tuhan firman dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyempurnakan pahala orang sabar tanpa ada kiraan. Tak ada kira. Macam tuang kan? Tuang bagi pahala sabar. Fakana khairullah, semua tu baik. Jadi bila dia faham macam tu, bila dia berkhuluk ataupun berakhlak yang seperti itu, maknanya dia redha dengan qada, dengan ketentuan Tuhan. Jadi ni betapa bagaimana pula aku redha dengan bala. Dia tanya ni kita ni duk redha dengan qada qadar ni, redha juga ke dengan bala Tuhan? Kan? Redha juga ke dengan bala Tuhan pun nak redha juga. Tuhan bagi malapetaka, bagi bencana, bagi gempa bumi, bagi hujan batu, bagi anak kita sakit. Semua tu redha juga, bala bencana ni semua redha. Bagaimana pula? Adakah kita ni boleh redha juga dengan bala? Dan adalah bala itu pekerjaan yang dibenci. Sedangkan bala-bala ni siapa yang suka? Siapa yang suka bala? Siapa yang suka dapat malapetaka, bencana? Siapa yang suka? Jadi bala-bala ni benda yang dibenci. Nescaya aku jawab. Dia jawab balik. Dia bagi soalan, dia jawab. Siapa aku ni? Tuan pengarang kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, salah seorang daripada tenaga pengajar di Masjidil Haram pada satu ketika dulu. Nescaya aku jawab dengan bahwasanya benci akan bala itu dengan tabiat. Apa maksudnya ni? Maksudnya benci kepada bala tu biasalah, tabiat semula jadi. Siapa yang suka bala bencana? Biasalah kalau orang benci bala tu. Sebab tabiat semula jadi. Dan redha dengan bala itu dengan akal dan dengan sebab mengetahui akan besar pahala bala itu. Jadi ada dua lah di sini. Maknanya kita tak suka lah bala. Macam apa dalil, apa bukti yang kita tak suka bala? Kita tak minta bala. Kita minta supaya kita dijauhkan daripada bala. Itu maknanya kita tak suka bala. Tapi bila Allah Ta'ala bagi kepada bala, kita faham tak? Kata itu semua ujian, kita faham. Jadi dengan akal kita fikir, jadi Allah Ta'ala bagi bala ni untuk bagi pahala yang besar. Jadi orang yang sabar dengan bala, dia dapat pahala yang besar. Seperti redha orang yang sakit dengan minum ubat yang pahit. Macam orang sakit, nak lega daripada sakit, diberi minum ubat yang pahit. Jadi orang yang ada dosa, nak bagi hilang dosa, bagi ujian. Jadi apa ni, ujian-ujian ini kafar. Nabi sebut kafaratul dzunub. Kafaratul lidzunub. Kafarah maksudnya penghapus dosa. Jadi sabar, dia menghapus dosa.
Macam dengan orang sakit minum ubat untuk menghilangkan sakit. Kerana mengetahui ia akan bahawasanya ubat yang pahit itu sebab bagi sembuh penyakitnya, hingga sukacita ia dengan itu ubat. Jadi orang sakit bila dapat ubat, dia minumlah ubat walaupun pahit. Sebab apa? Sebab dia tahu ubat itu boleh sembuhkan dia daripada sakit. Ini cakap zahir. Ubat boleh sembuh daripada sakit. Ubat yang pahit itu menyembuhkan daripada sakit. Tapi siapa yang sembuh sakit? Allah Ta'ala lah sembuh sakit. Cuma dari segi cakap zahir saja, al-lughatu tubna ala zahir. Bahasa-bahasa ni, bahasa dia daripada cakap zahir. Tapi dalam hati kita yang i'tiqad, kita pegang yang menyembuhkan sakit itu Allah. Jadi kita makan ubat untuk apa? Untuk lega daripada sakit. Jadi orang yang sakit dia makan ubat yang pahit untuk lega daripada sakit. Macam dengan orang tadi, dia kena bala, dia redha. Sebab apa? Sebab bala tu bagi pahala, bala tu kafarah, penghapus dosa. Bahkan terkadang membeli ia akan dia dengan harga yang mahal, dan mengupah ia akan doktor yang menikamnya dengan jarum. Tu dia bahasa orang dulu-dulu, menikam dengan jarum. Maksudnya cucuk lah tu kan. Cucuk ataupun suntik. Walaupun kena suntik, walaupun ubat mahal, tapi pasal nak bagi lega punya pasal, jadi beli juga. Walaupun sakit kena cucuk, cucuk juga. Jadi terima lah, redha lah dengan doktor tu. Redha. Kalau tak redha, sepak lah doktor tu, tempeling dia kan. Jadi kita redha dengan doktor, redha dengan ubat tu. Macam itulah juga orang yang redha kena bala, dia nampak bahawasanya bala-bala ni semua bagi pahala, dan bala juga menghapus dosa. Boleh faham tu cukup. Dan setengah daripada sebab bagi redha. Ini sebahagian daripada sebab untuk dapat redha. Redha dengan ketentuan Allah, redha dengan qada itu, bahawa engkau i'tiqadkan bahawasanya ada bagi Allah hikmah pada segala pekerjaan yang menghendaki ia akan dia, sekalipun terkadang tiada mengetahui kita akan demikian itu hikmah. Ni kalau kita baca buku orang putih, buku apa? 7 Habits of Highly Effective People. Orang putih. Siapa punya karangan? 7 Habits of Highly Effective People. Stephen Covey. Apa dia cerita dulu? Apa dia sifat tu? Dia panggil paradigm shift. Paradigm shift. Apa makna paradigm shift? Kadang-kadang kita tengok tu, mula-mula kita marah. Kita tengok ni pasal apa budak ni rajin memberontak. Kita marah ni, nakai sangat, memberontak banyak. Kita marah. Yang tu tak kena, yang ni tak kena, sekejap dia menangis sekejap. Tapi bila kita tahu, kata, dia merontak sebab mak dia meninggal dunia, kita jadi apa? Kita slow sikit kan? Dan kita pun tak apa nak marah dia, sebab dia ada masalah. Itu yang kita panggil paradigm shift tu. Jadi kita punya paradigma pada dia tu dah berubah. Bila kita tahu kata dia ada masalah, jadi berubah kita punya paradigma. Macam itulah juga kalau kita faham kata segala yang Tuhan buat ni ada hikmah. Jadi buat apa kita nak marah? Kenapa kita tak boleh terima? Jadi bila kita faham kata ada hikmah di sebalik semua kejadian yang berlaku, jadi kita
Tak ada nak rasa marah, tak ada nak rasa gundah gulana. Sebab apa yang dia buat adalah yang terbaik. Apa yang dia buat semua terbaik. Dia bagi kita susah pun terbaik, dia bagi kita senang pun terbaik. Itu baru boleh masuk dalam hadis Nabi tadi. Aku heran dengan urusan orang mukmin semua baik. Semua baik sebab orang mukmin tu faham semua yang Tuhan buat ada hikmah. Jadi semua yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik. Dia buat main contoh pula. Dan bahawasanya kebajikan adalah ia pada barang yang Allah Ta'ala qada itu. Jadi apa yang Allah Ta'ala buat tu semua boleh pahala kat kita kalau kita pandai. Pandai macam mana? Kalau bagi bala, sabar. Kalau bagi nikmat, syukur. Kebajikan dia dapat pahala. Kebajikan tu orang dapat pahala. Hari itu ada Haji Nazri pagi tu, yang apa, yang tanda buku tu kata hilang pergi mana pula. Tengah baca-baca hilang. Dan bahawasanya kebajikan adalah ia pada barang yang Allah Ta'ala qada itu. Dan bermula i'tiqad yang tersebut. Dan nak dapat yang macam tu, nak dapat kebajikan tu, nak nampak kata semua tu baik, semua tu ada hikmah. Bermula i'tiqad tersebut, bermula apa yang kita nak i'tiqad itu, mengeluarkan daripada hati engkau akan menyangkal dengan kerana apa dan betapa. Jadi keluarkan daripada diri kita, daripada hati kita itu, kerana apa dan betapa ni bagaimana mungkin aku ni orang yang baik, orang yang baik, duk mari surau, duk mari masjid, tak tinggal semayang, hidup susah. Tapi orang tu tinggal semayang, isap minum arak, tapi kehidupan dia nampak perfect. Tu jangan tanya macam mana. Jangan tanya kenapa. Bagaimana mungkin aku jadi begini? Aku ni teruk. Orang lain yang derhaka kepada Allah, semuanya kehidupannya elok-elok, kereta besar, rumah besar, bini pun besar juga. Semua kena buang. Ni dua benda ni kena buang. Sebab apa? Sebab kita yakinlah apa yang Tuhan buat semua baik, berhikmah. Tapi macam dengan minggu lepas lah kita cerita, apa dia? Redha dengan benci tu. Redha dengan maksiat dan benci dengan maksiat. Redha dengan maksiat tu bukan makna kita tengok maksiat kita redha dah, bukan. Tapi redha dalam hati kita tu semua ketentuan Tuhan. Tapi redha dengan maksiat itu dari segi hati kita redha, apa yang Tuhan buat kita redha. Tapi kita faham bahawasanya Tuhan buat itu untuk menguji kita. Jadi kita kena lakukan sesuatu bila melihat kemungkaran. Itu kena separate lah. Kena faham yang tu perbahasan minggu lepas. Minggu ni pasal hikmah. Hikmah. Allah Ta'ala buat semua ada hikmah. Semua baik. Dia buat maksiat pun ada hikmah, supaya kita boleh beza antara baik dengan buruk. Kalau tidak, kita tak boleh beza. Dia buat tu semua ada pengajaran, supaya ada pengajaran bagi kita. Baik ke tak baik? Baik. Lepas tu bagaimana dengan hamba yang lain yang terlibat dengan maksiat? Kita bukan tahu dia punya kehidupan dia bagaimana. Di akhir hayat dia kita tak tahu. Al-ibratu bi khawatimiha. Yang dikira tu di saat akhir itu. Jadi kita harap-harap kan jadi pengajaran bagi kita lah. Kita nak kehidupan kita ni baik
Awal pun baik, tengah pun baik, akhir pun lagi-lagi baik. Jadi buang dalam hati ini pertanyaan-pertanyaan itu. Baru senang dapat redha dengan ketentuan Allah. Sedap kalau baca kitab ni, kalau faham memang sedap. Seperti tiada menangkal oleh Nabi Musa alaihissalam akan pekerjaan Nabi Khidir alaihissalam. Ini cerita dalam surah Al-Kahfi, kan? Ayat berapa? Siapa boleh jawab ayat berapa sampai ayat berapa? Saya belanja secret recipe 3 hari berturut-turut. 1, 2, 3, 4, 5 habis tak? biar masalah. Ayat 60 sampai 82. Cerita pasal Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir. Nabi Musa ni satu ketika kaum Bani Israel tanya dia, Musa, kamu ni tahu semua benda. Semua kamu tahu, hak yang kecil kamu tahu, yang besar kamu tahu. Kamulah orang yang paling alim. Anta a'lamu ahlil ard. Kamulah orang yang paling alim dalam kalangan penduduk bumi ni, kamu yang paling alim. Dia jawab apa? Kalau bukan aku, siapa lagi? Pum, terus dapat wahyu. Nabi-nabi ni bila dapat wahyu, Nabi kita, contoh kalau Nabi kita dapat wahyu, kalau duduk atas unta, wahyu turun, unta tu tak boleh berjalan, tak boleh berdiri, kena duduk. Punya berat. Pum, macam kilat. Pum, masuk wahyu. Wahai Musa, cari seorang hamba kami yang kami bagi ilmu pada dia tanpa belajar. Dapat ilmu, tak payah belajar. Wish, ada juga orang macam tu. Ada juga. Tapi Tuhan tak beritahu. Dia kata dia ni lebih tahu daripada kamu ni. Tuhan beritahu tu, kami wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami bagi ilmu kepadanya tanpa belajar. Cari orang, cari dia pun susah kan, bukan senang. Kena cari pertemuan antara dua laut. Lepas tu nak cari dia pula, kena bawa pula ikan hak mati. Bila sampai tempat tu, ikan tu hidup balik. Ikan sebelah. Pernah tengok ikan sebelah? Pernah makan? Pernah dia bakar, pernah makan? Dia bakar, dia banyak berjalan, mesti pernah makan. Ikan tu mata sebelah, mata dia ada di sebelah sini. Sebelah sini tak ada mata. Mulut dia sebelah, semua sebelah. Masa saya mengaji, orang panggil ni ikan Nabi Musa. Orang panggil ikan apa? Sisa Nabi. Sisa Nabi nama dia. Tuan meja lagi lah, dia banyak berjalan. Tempat ikan kelak semua dia tahu. Bila sampai tempat Nabi Musa tu, ikan tu diriwayatkan dalam sebahagian riwayat, ikan tu bangkit. Ikan tu sedar balik, dia lompat masuk dalam laut. Masa tu waktu malam, waktu menjelang subuh. Waktu menjelang subuh, Nabi Musa tidur. Nabi Musa ni dengan pengikut dia nama Yusha' bin Nun. Nabi Musa dengan Yusha' ni berjalan sampai satu tempat. Nabi Musa kata, aku dah tak larat dah, aku nak rehat, kamu jaga dulu, nak bagi aku tidur dulu. Yusha' bin Nun ni pun ngantuk juga, dia pun letih juga, dia pun nak tidur juga. Kata Yusha' bin Nun, ya tak apalah ya Nabi Allah, kamu tidur dulu, aku jaga. Jadi dia ni separa sedar lah, kita kata mengantuk, teranggut-ranggut lah. Masa tu ikan tu lompat keluar. Ikan tu lompat keluar pun orang mengantuk. Bukan dia ni sangat, bukan dia apa tu ingat sangat, bukanlah ni, tapi dia tahu ikan tu lompat keluar. Nabi Musa bangun apa semua, semayang apa semua, dia pula tidur. Dia bangun jalan, tengah-tengah jalan, lepas bangun daripada tidur, dia orang jalan, Yusha' bin Nun kata,
oh aku baru ingat, masa aku jaga tadi ni, ikan tu dah nampak keluar. Nabi Musa kata, waktu bila? Tadi. Kenapa aku tak cakap? Wa ma ansanihu illa syaitan an adhkur. Aku ni memang nak bagi tahu kepada kamu, tapi syaitan yang melupakan aku. Dia patah balik tempat tu. Patah balik tempat tu. Ni dalam sebagai riwayat dia cerita, ada seorang lelaki yang pakaiannya hijau. Jadi hijau-hijau ni nama Khidir tu hijau. Jadi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa bagi tahu lah apa ni, kamu ke Khidir itu yang telah diwahyukan Allah. Khidir tanya balik dia, kamu Musa, orang kaum Bani Israel, daripada Bani Israel? Nabi Musa kata, yalah aku. Kalau kamu Khidir, Nabi Musa tahu lah, kata dia, ni lah Khidir ni, duk tunggu ni. Kalau kamu lah Khidir, aku minta nak belajar dengan kamu. Apa jawab Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Innaka lan, dia kalau orang bahasa Arab ni, lan masuk dalam fi'il mudhari'. Ada orang Arab ni, lan bila masuk dalam fi'il mudhari', an-nafyu lil abad, maksudnya nafi selama-lamanya. Kamu tak akan sekali-kali, never ever, tak akan sekali-kali dapat sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Khidir bubuh lagi dia. Khidir kata lagi, macam mana kamu nak sabar dengan aku sedangkan kamu belum punya ilmu apa yang aku buat? Dia pergi balik. Kan dia kata dia tahu semua. Bani Israel tanya dia tadi, dia kata dia tahu semua. Aku yang paling tahu sekali, siapa lagi kalau bukan aku? Dia minta juga dekat Nabi Khidir, satajidni insyaallah minas sabirin. Kamu akan dapati aku. Bagilah peluang. Kamu akan dapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Apa jawab Nabi Khidir? Nabi Khidir kata, kalau kamu ikut aku, jangan tanya. Buat apa yang aku suruh, apa yang aku buat, jangan tanya. Ikut, naik perahu. Tengah duduk naik perahu, dia duduk perahu pula. Mula-mula nak tunggu perahu tu pun jangan seksa. Dia nak naik perahu yang dia nak naik saja. Bukan semua perahu. Dia pilih pula perahu yang elok. Lepas tu tuan perahu tu orang baik. Nak bayar tambang, tak payah bayar tambang, naiklah free. Pasal tengok ni Nabi Musa, ni Nabi Khidir, dua-dua orang baik. Bagi naik free, dah naik free tengah-tengah laut, dia tebuk perahu tu. Kalau kita agak-agak macam mana? Apa hang bodoh sangat pergi tebuk ni? Kalau cakap lah, ni lah. Tapi Khidir jawab apa? Kan aku dah cakap, kamu tak akan sabar dengan aku. Bukankah aku kata jangan tanya? Kamu tanya aku juga. Dia minta maaf. Dia kata, minta maaf lah, aku terlupa. Tak apalah, jalan lagi. Jalan, jumpa budak. Budaknya budak tengah main. Budak tengah main elok lah budak-budak. Dia pergi belakang budak, dia kepak kepala. Macam komando, kepak kepala. Kan? Mati budak tu. Nabi Musa tengok, la ilaha illallah, alhamdulillah budak. Apa cerita ni? Qatalta nafsan zakiyatin bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu telah bunuh satu jiwa yang suci, kata Nabi Musa. Memang budak mana ada dosa? Bunuh satu jiwa yang suci, dan kamu telah mendatangi satu yang mungkar. Kamu dah buat satu perkara yang mungkar. Apa jawab Nabi Khidir? Aku dah cakap dah tadi, dah berapa kali dah cakap, kamu tak akan sabar dengan aku. Nabi Musa kata, tak apa, bagilah can. Sekali lagi kalau aku tanya, okey, dah lah, cukup lah. Kalau sekali lagi pun aku tak sabar, habis. Cukup. Masuk satu kampung, orang jalan banyak hari lah, tak makan. Nabi-Nabi ni memang biasa tak makan
Tak minum tu biasa bagi para Nabi. Tak makan sehari 2 hari tu perkara biasa. Sebab tu kita puasa tu Allah Ta'ala kata apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa tu difardukan ke atas kamu seperti mana difardukan pada umat-umat yang terdahulu. Maknanya puasa tu tradisi orang-orang dulu pun puasa juga. Tapi dah puas, tak makan banyak hari ni lapar kan? Agak-agak kalau orang tak makan ni macam mana? Orang lapar je. Orang lapar ni kalau dalam Islam, kalau dia jadi hakim, nak menghakimi seseorang di mahkamah tu, kalau hakim, dia tak boleh hakim, dia tak boleh jadi hakim, tak boleh menghakimi dalam keadaan dia lapar. Takut dia bias, takut dia naik angin, takut dia mudi. Jadi Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir masuk dalam kampung, mintalah sikit makanan. Kami ni orang musafir, bagilah sikit makan. Orang kampung tu tak tahu kan. Orang kampung tu kata apa? Pergi cari kerja lah, carilah duit sendiri nak makan. Apa yang duk minta-minta ni tak bagi. Bila tak bagi, jalan lagi tengok ada satu rumah yang macam nak roboh. Rumah yang nak roboh. Jadi Nabi Khidir kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, jom kita baiki ni dinding yang nak roboh ni. Jom kita baiki ni dinding ni dah nak roboh, jom kita baiki. Nabi Musa kata apa? Dengan perut lapar kan? Orang lapar. Dia kata, apa yang kita nak buat kerja ni? Bukan kita tahu pun rumah siapa. Lepas tu kita nak buat kerja, kita dah tak makan beberapa hari. Orang kampung ni pun bukan orang baik. Jadi pasal apa kita nak pergi pembaik rumah dalam kampung ni? Masa tu Nabi Khidir jawab apa? Hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara kamu dan aku. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabr. Aku nanti bagi tahu kepada kamu satu persatu apa yang kamu tidak dapat sabar. Dia bagi tahulah yang dia tebuk perahu tadi tu. Sebab apa? Apa hikmah dia tebuk perahu? Sebab apa dia pilih perahu yang elok? Sebab apa dia naik ke atas perahu tu, tuan perahu tu pun tuan perahu yang baik. Dia tebuk sebab apa? Wa kana wara'ahu malik ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Sebab di belakang sana ada seorang raja yang dia ni rampai perahu-perahu yang elok-elok. Rampai macam tu ya raja. Kan raja dulu lah, bukan macam raja sekarang. Raja sekarang baik-baik. Rampai. Jadi dia tebuk ni supaya bila raja tu tengok perahu ni ada cacat, jadi tak dapat rampai. Tu yang dia bunuh budak kecil tu pasal apa? Jadi dia bunuh budak tu sebab budak ni esok besar akan jadi orang yang tidak baik, yang akan juga merosakkan kedua ibu bapa dia. Jadi dia harap Allah Ta'ala akan mengganti budak itu, bagi kedua ibu bapa dia tu, ganti budak lain yang lebih baik dan yang lebih menyayangi kedua ibu bapa dia. Lepas tu yang perbaik dinding tu pasal apa? Pasal bawah rumah tu ada harta yang Allah Ta'ala simpan untuk 2 orang anak yatim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamain yatimain wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Jadi ulama-ulama kata memang kalau ayah ibu ni orang soleh, maka anak-anak tu akan dapat waridat. Apa makna waridat? Maknanya dapatlah apa-apa kurniaan Tuhan yang baik-baik. Jadi semua tu dia buat tu. Jadi asalnya apa? Asalnya sebab apa dia tak boleh terima? Sebab dia tak tahu hikmah.
Itu yang kita nak terang, itu yang kita nak tekan. Sebab dia tak boleh, dia tak tahu hikmah. Tapi bila dia tahu hikmah, apa jadi? Menyesal dia tanya apa? Macam tu lah juga kita. Bila kita tahu hikmah, jadi kita tak perlu tahulah, tapi kita tahu kita ada hikmah di sebalik setiap kejadian. Jadi kita tak gundah gulana dan tidak ada kenapa dan betapa. Loceng pun dah bunyi lah. Jadi diceritakan bahawa seorang Nabi adalah mengerjakan ibadah di atas bukit. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Bila nak habis ni? Ingatkan boleh habis malam? Hari ni berapa bulan? 7, 6. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah ta'ala wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita daripada orang-orang yang mendapat manfaat, jadikan kita daripada orang-orang yang beramal saleh insya-Allah, dan menerima segala amal ibadah kita. Wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.